Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas Cikgu Zawawi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Topik kita pada hari ini ialah di bawah bidang nombor dan operasi. Tajuk Jom Belajar Guna Kalkulator. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah aplikasikan sebarang nombor. Macam mana cara kamu nak aplikasikan ialah dengan mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan tunjukkan ada pelbagai jenis kalkulator. Yang ini adalah jenis saintifik. Yang ini pun sama adalah jenis saintifik. Yang ini adalah sistem kalkulator yang ada dalam telefon. Yang ini adalah sistem kalkulator yang ada dalam komputer. Dan ini adalah kalkulator yang sering kita guna. Cikgu akan tunjuk yang betul. Cikgu ada dua jenis kalkulator. Yang pertama, yang ini adalah jenis saintifik yang cikgu tunjukkan tadi, di mana terdapat pelbagai fungsi yang ada dalam kalkulator ini. Seperti fungsi sin, cos, tan dan lain-lain. Ini adalah jenis saintifik. Yang kedua, ini adalah jenis yang biasa kita guna. Di mana dia punya fungsi tidak terlalu banyak. Ada simbol bahagi, fungsi bahagi, darab, tolak, tambah, peratus dan lain-lain. Itu adalah kalkulator, jenis kalkulator. Seterusnya kita akan masuk ke buku teks. Kamu boleh tengok buku teks muka surat yang pertama yang berkaitan dengan kalkulator. Jom belajar guna kalkulator. Hari ini kita akan menggunakan kalkulator. Tengok yang pertama. Dia bagi jadual dan gambar rajah. Dia suruh hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang diekspor. Kita tengok kek lapis keju. Kek lapis keju ada berapa ini? 752,168. Coklat? Ini 85,479. Jadi dia tanya hitung jumlah bermakna tambah. Kita akan kira menggunakan kalkulator, di mana sebelum ni kamu akan kira menggunakan bentuk lazim. Tapi untuk topik pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan kalkulator. Kita akan menggunakan kalkulator yang biasa yang cikgu tunjukkan tadi. Ini adalah langkah-langkah dia. Dalamnya ini adalah langkah-langkah dia. Cikgu akan tunjukkan secara langsung menggunakan kalkulator yang cikgu ada. Boleh tengok. Kita tengok soalan yang tadi adalah 752,168 ditambah dengan 85,479. Kita akan tekan kalkulator. Pertama sekali, kalau kalkulator kamu dalam keadaan tutup, off, kamu kena on kan. Tekan button on ataupun AC ini. Kita kira sama-sama. 752,168. 752,168. Kita tekan nombor yang betul. Operasi dia adalah tambah. Tekan tambah. 85,479. 85,479. Dan tekan sama dengan. Itu adalah jawapan dia. Kita tengok, kita cek sama-sama adakah jawapan betul. Ya, betul. Jawapan dia adalah 837,647. Seterusnya kita akan tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni adalah berkaitan dengan operasi bergabung.
Okey, tengok contoh. Okey, 235,620 tolak dengan 1,740 bahagi dengan 60. Okey, untuk operasi bergabung, kita tengok operasi yang diminta oleh soalan. Okey, tengok. Ini adalah operasi tolak dengan operasi tolak dengan operasi bahagi. Okey, ingat operasi bahagi mesti dibuat dahulu. Okey, sebab apa? Itu adalah rumus matematik di mana kedudukan operasi asas adalah seperti ini. Bahagi terlebih dahulu, darab, tambah, tolak. Okey, sekiranya kamu jumpa bahagi dengan darab, maksudnya bahagi kena buat dahulu. Sekiranya kamu jumpa darab dengan tolak, maksudnya kamu kena buat darab terlebih dahulu. Ini adalah kedudukan dia. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, kembali kepada soalan tadi, kita akan menggunakan kalkulator pengiraan dia. Okey, tekan on. Okey, kita type 235,620 tolak dengan 1,740 bahagi dengan 60. Okey, betul tak jawapan? Betul tak cara yang cikgu buat? Itu adalah cara yang salah sebab cikgu buat tolak dahulu. Ini adalah jawapan yang salah. Okey, jawapan yang sebenar di mana kita kena buat bahagi terlebih dahulu. Okey, ini langkah-langkah dia. Okey, langkah yang pertama, kita kena buat bahagi terlebih dahulu. 1,740 bahagi dengan 60. Okey, dapat jawapan 29. Selepas tu baru kamu tolak. Okey, jawapan nilai nombor yang tadi, kamu tak boleh tolak 29 dengan nombor yang besar. Jadi, kamu kena ambil nombor yang tadi, 235,620 tolak dengan 29. Okey, itu jawapan dia, 235,591. Okey, kalau kamu ambil 29 tadi, tolak dengan 235,620, jawapan kamu ada simbol negatif. Walaupun nombor dia sama tapi ada simbol negatif, itu adalah salah. Jadi kena ambil nombor besar tolak dengan nombor kecil. 235,620 tolak dengan 29. Dapat jawapan 235,591. Ini. Okey, itu adalah jawapan dia. Tengok contoh yang kedua untuk operasi bergabung. Okey, operasi tambah dengan operasi darab. Yang mana kita kena buat dahulu? Kita kena buat darab terlebih dahulu. Okey. Okey, 675 darab dengan 14 sama dengan 9,450 tambah dengan 98,130. Jawapan 107,580. Okey, betul. Okey, kenapa jawapan yang sebelah ni salah? Sebab apa salah? Sebab dia buat tambah dahulu, kemudian darab. Salah. Okey, kamu kena buat darab dahulu, baru tambah. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Baru betul jawapan. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang contoh yang seterusnya. Okey, untuk yang ini adalah berkaitan dengan pembundaran. Okey, soalan dia adalah 107,896 bahagi dengan 19. Okey, kita akan kira menggunakan kalkulator, tapi jawapan dia nak bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan dan dua tempat perpuluhan. Okey, kita kira sama-sama dulu menggunakan kalkulator. Okey, 107,896 bahagi dengan 19 sama dengan, okey, itu adalah jawapan dia. Kita tulis 5, 6, 7, 8 titik perpuluhan 7, 3, 6, 8, 4, 2, 1. Okey, kita tengok jawapan dia 5,678,7368421. Okey, untuk satu tempat perpuluhan kita nak bundar.
Okay, ingat cara pembundaran untuk satu tempat perpuluhan. Kita tengok satu tempat perpuluhan adalah selepas titik tu nombor yang pertama adalah 7. Okay, 7. Jadi kamu kena bundar 7 itu. Okay, untuk bundar seperti yang cikgu ajar sebelum ni. Okay, untuk bundar kamu tengok nombor yang kedua. Okay, kalau 3 tambah sifar. Okey, kalau 3 tambah sifar. Jadi jawapan dia 5678.7 tambah sifar 7. Okey, yang belakang tak perlu ditulis. Ini jawapan dia. Okey. Yang kedua dia nak 2 tempat perpuluhan. Okey, kalau 2 tempat perpuluhan, okey, kamu tulis balik nombor yang di atas 5678.7368421. Okey, 2 tempat perpuluhan. Kamu kena tengok nombor yang kedua selepas titik. Iaitu adalah 3. Jadi kamu kena 3. Okey, kamu kena bundar di situ. Okey, kalau 6 berapa? 6 tambah 1. Jadi jawapan dia adalah 5678.7 tulis 3 tambah 1 4. Yang belakang tak perlu ditulis. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh yang kelima, iaitu berkaitan dengan pola nombor, tapi kita kira hanya menggunakan kalkulator. Okey, soalan dia, apakah kad nombor yang dipegang oleh Adam bagi pola nombor di bawah? Tunjukkan jawapan menggunakan kalkulator. Okey, kita tengok ada berapa orang murid di sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Adam adalah murid yang ke-8. Kita kira menggunakan kalkulator. Okey, kita tengok, kita kira menggunakan kalkulator. Okey, kita ambil nombor yang pertama 20,468. Kamu tambah dengan 20,468. Okey, kamu akan dapat jawapan 40,936, iaitu murid yang kedua ini. Okey, murid yang kedua. Okey, kamu untuk guna kalkulator untuk soalan berkaitan pola nombor ni, kamu tak perlu tekan tambah lagi dengan nombor yang pertama tadi. Kamu hanya tekan sama dengan. Kamu akan dapat nombor yang ketiga. Kamu tekan sama dengan lagi, kamu akan dapat nombor yang keempat, 81,872. Okey, kamu tekan sama dengan lagi, kamu dapat nombor yang kelima. Okey, 102,340. Okey, kamu tekan lagi, kamu dapat nombor yang keenam, 122,808. Kamu tekan sama dengan lagi, kamu dapat nombor yang ke-7. Okey, 143,276. Kamu tekan sama dengan lagi, kamu akan dapat nombor yang ke-8, iaitu nombor Adam adalah 163,744. Jadi nombor Adam adalah 163,744. Okey, betul. Okey, 163,744. Itu adalah jawapan dia hanya menggunakan kalkulator. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini, di mana kamu belajar tentang penggunaan kalkulator untuk menyelesaikan pengiraan, pembundaran dan pola nombor. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.